Perasaan sedih penuh hati. Kenapa aku tak tahu? Kenapa aku jadi begini? Perasaan tak menentu. Mira yang berwajah polos dan tidak terlalu tinggi terlihat berada di bilik keseorangan. Kelihatan bilik tersebut bersepah. Bantal dan selimut tidak berada di posisi yang sepatutnya. Mira juga kelihatan memikirkan sesuatu. Kadang-kadang, Mira akan berdiri dan bercakap sendiri. Mira juga seakan-akan takut dan cuba melindungi dirinya. Perilaku yang dibuat oleh Mira menimbulkan tanda tanya. Tiba-tiba, terdengar suatu teriakan. Pada satu pagi, Mira berjalan kaki ke sekolah dan dia terkejut dan resah kerana dia melihat susuk tubuh guru disiplinnya, iaitu Cikgu Asiah yang menjaga pintu pagar depan sekolahnya. Mira dapat rasakan bahawa dia bakal dimarahi, memandangkan pada ketika itu sudah tiada orang yang tiba. Itu macam Cikgu Asia. Habislah aku kali ni. Aku rasa macam dah lewat sebab aku keluar rumah pun lewat tadi. Ha Mira, kamu ni lewat. Lepas tu terhegeh-hegeh je berjalan. Tak boleh laju sikit ke? Awak tahu tak waktu sekarang jam berapa? Apa awak fikir sekolah ni mak bapak awak yang punya ke? Maafkan saya, Cikgu. Saya... Dahlah lambat. Bagi alasan-alasan pula. Dah, berdiri dekat sini. Tulis nama dekat pengawas tu. Tiba-tiba muncul sebuah kereta mewah yang juga berhenti di sekolah tersebut. Maaf cikgu, saya lambat. Saya berhenti sarapan tadi dekat kedai. Lepas tu terlajak pula waktu. Kamu ni Atika. Lain kali jangan buat lagi tau. Kamu boleh masuk kelas. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Duduk semua. Baiklah, kita akan mulakan kelas pada hari ini dengan tajuk lepas iaitu kitaran biologi. Kelas tersebut berlangsung dengan Mira hanya termenung dan mengenangkan nasibnya yang dimarahi oleh Cikgu Asia. Membisu, lidah dipaku, hanya mampu senyum palsu. Dah habis kelas ke, Cikgu Liana? Dah tadi. Saya tak banyak kelas pun hari ini. Cuma siapkan beberapa tugasan sahaja. Oh, faham. Cikgu Aisyah, saya nak tanya mengenai Mira. Mira tu okey ke? Maksud saya dari segi belajar sekarang ni. Mira? Kenapa ya dengan dia? Saya rasa Mira tu okey je. Cuma prestasi dia agak merosot sikit sejak akhir ini. Lagipun, dalam kelas saya pun dia tak fokus. Kenapa ya? Saya bukan apa. Sebab tahun ni kan SPM. Jadi saya risau sikit sebab saya tengok dia macam tak fokus je dalam kelas saya. Mira yang selalu datang lambat tu kan? Dia tu kamu semua tak payah layan sangat. Budak macam tu tak perlu bagi muka. Dah dia tak nak, tak perlulah kita beria. Tak boleh kata macam tu, Cikgu Asia. Tanpa mereka menyedari, Mira terdengar perbualan mereka dan ianya sangat mengguris hati Mira. Cikgu, Dalam perjalanan pulang, Mira terkenang dengan kata-kata Cikgu Asia yang sangat memukul dirinya. aku tak perlu pergi ke sekolah. Mereka pun tiada niat hendak menolong aku. Lebih baik aku bawa haluan sendiri je lepas ni. Aku bukan pelajar yang mereka perlukan. Aku hanya insan yang dipandang sepi. Setelah kejadian itu, Mira jarang hadir ke sekolah dan hanya fokus membantu ibu bapanya di gerai. Ya, Cik. Nak kuih apa? Saya nak kuih tepung pelita dan buah Melaka ni. Berapa ya semua? Oh, 5 biji kuih bersamaan RM2. Jadi, semuanya adalah RM4. Saya beli ya, Cik.
Mira berehat di biliknya setelah penat sepanjang hari membantu ibunya di gerai. Pelbagai perkara yang bermain di mindanya. Dia memikirkan hal itu satu persatu. Penat sungguh hari ini. Tidak sangka hari ini sudah berakhir. Mira, Mira, kenapa kau nak mengeluh? Dah, ini memang nasib hidup kau. Mira, kenapa kau ni tak pakai baju sukan? Tengok budak lain, semua pakai baju sukan. Sampai kau je masalah. Mira, mana bahan alat seni yang aku dah suruh bawa dari minggu lepas? Kau nak belajar macam mana kalau tak ada bahan seni ni? Apa kau ingat kau dah cukup praktis sangat ke sampai tak perlu ada alat-alat seni ni? Mira, bila kau nak bayar duit PIBG sekolah? Dah 6 bulan yuran kau tertunggak ni. Kau tak malu ke dengan kawan-kawan kau yang dah bayar duit yuran semua? Asal aku jumpa kau, mesti ada je masalah. Kau ditakdirkan untuk hidup sebegini. Tidak dapat meneruskan pelajaran dan hanya menjadi peniaga kuih sahaja sampai bila-bila. Cikgu Asiah pun cakap kau macam tu. Tak ada masa depan. Ketidakhadiran Mira ke sekolah ternyata telah mendapat perhatian daripada Cikgu Aisyah dan juga Cikgu Liana. Setelah menyiasat, mereka mendapati bahawa Mira telah menolong ibu bapanya di gerai sehingga tidak hadir di sekolah. Ianya diceritakan oleh Ain, iaitu sahabat baik Mira sendiri. Dan mereka berhasrat untuk pergi berjumpa ibu dan bapa Mira di gerai. Assalamualaikum. Maaf kerana saya mengganggu masa pakcik dan makcik. Saya ingin bertanya, betul ke pakcik dan makcik ni mak dan ayah Mira? Ya, betul. Saya ayah dia dan sebelah ni mak dia. Macam ni, pakcik, makcik. Sebenarnya tujuan kami datang ni nak berjumpa Mira untuk berbincang berkenaan hal di sekolah. Masalah apa ya? Cakaplah cepat. Pakcik banyak lagi kerja nak kena buat dekat gerai ni. Sebenarnya sejak kebelakangan ni prestasi akademik Mira di sekolah semakin merosot pakcik. Jadi kami rasa perkara ni berlaku sebab Mira dah jarang sangat tak datang ke sekolah. Sehingga menyebabkan dia banyak ketinggalan dalam pelajaran. Macam ni lah cikgu. Kalau Mira pergi ke sekolah setiap hari pun, tak semestinya masa depan Mira tu terjamin. Cuba cikgu lihat luar sana. Ramai anak muda yang bijak, pandai, belajar tinggi-tinggi. Tapi cikgu tengok apa yang berlaku dekat mereka. Masih ada yang menganggur bertahun-tahun lamanya. Baiklah pakcik, makcik, saya faham. Sebelum tu, boleh ke kalau kami nak jumpa dengan Mira sekejap? Mira ada dekat rumah tengah buat kuih tu, hang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mira, cikgu datang ni. Waalaikumsalam. Cikgu. Jemputlah masuk. Maaf cikgu, tadi saya dekat dapur tengah buat kuih. Mira, cikgu bimbang dengan keadaan kamu. Kamu dah jarang sangat hadir ke sekolah. Prestasi akademik kamu pun dah semakin merosot. Tadi cikgu dah jumpa mak ayah Mira dekat kedai. Cikgu dah tak tahu nak cakap apa. Sekarang ni semua keputusan ada di tangan kamu. Mira, cuba jujur dengan cikgu. Cikgu rasa kamu ada rahsiakan sesuatu dengan cikgu ni. Cikgu, sebenarnya saya memang ada niat juga nak pergi sekolah semula. Tapi nak buat macam mana cikgu? Saya kena bantu mak ayah saya uruskan gerai tu. Kami sekeluarga ni hidup susah cikgu. Betul ke Mira? Itu je alasan kamu tidak hadir ke sekolah. Betul cikgu. Cikgu Liana dan Cikgu Aisyah masih tidak berpuas hati dengan jawapan Mira dan akhirnya Mira membuka mulut menceritakan tentang apa yang dialaminya di sekolah. Mira, maafkan cikgu. Cikgu tak tahu yang selama ni kamu tanggung semua ini seorang diri. Kalau cikgu tahu, cikgu takkan berdiam diri. Biarkan kamu diperlakukan sebegini. Tak apa cikgu, bukan salah cikgu lagi pun. Mira, jujur cikgu cakap yang cikgu sangat tak setuju dengan layanan Cikgu Asiah kepada kamu.
Tapi Mira, cikgu harap Mira tak jadikannya sebagai satu sebab untuk Mira buang pelajaran. Sebab apa? Sebab kami nampak yang masa depan Mira sangat cerah. Mira seorang pelajar yang cerdas dan aktif di sekolah. Sayang kalau Mira biarkan semuanya begitu saja. Baik, cikgu. Saya akan fikirkan semula. Semenjak hari itu, Mira seolah-olah mendapat satu semangat baru untuk ke sekolah. Assalamualaikum, sahabat aku yang cantik dan comel ni. Belakang kau kosong kan? Aku duduk belakang kau boleh? Waalaikumsalam. Datang pun kau, Mira. Ayah dan ibu kau sihat? Kau dah dapat nota yang kau bagi kemarin? Kau buat buka apa? Nanti kita rehat sama-sama, okey? Dah lama tak rehat dengan kau. Cikgu ada bagi tahu apa-apa tak sepanjang aku tak datang sekolah? Kejap ya. Cikgu Aisyah ada suruh bayar buku latihan yang kita perlu untuk minggu depan. Berapa? Dalam RM50 macam tu. Kau tak cukup duit ke? Aku boleh tolong. Tak payah lain. Susahkan kau pula. Ada, cukup ni. Kau jangan risau ya. Betul ni? Ya, betul wahai Ain yang cantik. Bila last bayar? Cikgu ada bagi tahu tak? Cikgu kata minggu ni last. Mungkin hari Khamis ni last. Cikgu kata lepas bayar baru dapat buku tu. Baru aku ingat. Nanti rehat, aku ada perjumpaan bersatuan kejap. Jadi tak pula teman kau rehat. Tak apa Ain. Kau kan murid yang paling tersibuk di alam sekolah ni. Cikgu. Mira, kenapa datang kat tempat saya ni? Ada perlu apa-apa ke? Cikgu, boleh saya tanya? Ya, tanyalah. Berkenaan dengan buku latihan yang cikgu minta saya bayar minggu ni juga, boleh saya minta lebih masa untuk membayar buku latihan tersebut? Kalau cikgu tak beri buku sebelum saya bayar pun, okey. Asalkan cikgu bagi sedikit lagi masa untuk saya bayar. Saya janji akan bayar juga nanti. Mira, cikgu. Cikgu Aisyah, mesyuarat dah nak mula tu. Mira dekat sini. Cepat Aisyah, nanti bising pula cikgu-cikgu lain dalam tu. Okey, nak pergi dah ni. Mira, tunggu sini kejap ya. Cikgu ada meeting kejap. Nanti kita bincang lain. Ada masa lagi ni. Tunggu cikgu lah. Nanti cikgu tercari-cari pula. Haraplah cikgu belum buat hati bagi aku bayar nanti. Waktu rehat dah habis. Baik masuk kelas dulu. Nanti datang balik. Itu bukan Mira ke yang keluar dari bilik guru tu seorang diri? Buat apa pula dia dalam tu? Mana Ain? Dah lah miskin, kawan pun tak ada. Intan, letak kotak-kotak tu atas meja cikgu. Wah, tiada seorang pun dalam bilik guru ni. Itu bukan duit derma yang dikumpul oleh cikgu-cikgu ke? Kenapa ada kat sini Dahlah bilik ni kosong. Kalaulah ada orang curi, tak ada siapa pun tahu. Wah, banyaknya. Kalau aku dapat duit ni, macam-macam aku nak beli. Cikgu pun satu, kumpul penat-penat lepas tu bagi ke orang miskin macam Mira tu. Kalau aku guna je duit tu untuk aku. Setelah selesai bermesyuarat, Cikgu Asiah kembali ke tempat duduknya dan mendapati bahawa kotak derma yang diletakkan di atas mejanya telah hilang. Tak ada siapa-siapa pun dalam ni. Bahaya ni. Alamak, mana duit dalam kotak ni? Siapa pula ambil? Cuai ni aku letak sini. Kenapa Cikgu Asia? Nampak risau je. Duit derma dalam kotak ni hilang. Tadi sebelum mesyuarat tu ada lagi. Kejap. Tadi aku ada suruh Atikah dengan Intan hantar kotak ni dalam bilik guru. Mungkin diorang nampak sesiapa ada dalam bilik guru masa tu. Atikah, Intan, cikgu nak tanya. Semasa kamu hantar kotak atas meja, ada lihat sesiapa tak dalam bilik guru tadi sewaktu rehat? Rasanya tiada, cikgu. Rasanya saya ada lihat seorang keluar lepas loceng bunyi tadi, cikgu. Mira kalau tak silap saya, cikgu.
Dialah pencuri itu. Budak ni dahlah selalu tak datang sekolah. Sekarang jadi pencuri pula. Memang nak kena budak ni. Cikgu Aisyah, saya nak pergi ke kelas 5 aktif kejap. Nak periksa si Mira tu. Setelah tiba di kelas Mira, Cikgu Asiah terus menyuruh pengawas untuk memeriksa dan menggeledah barangan-barangan Mira. Cikgu Asia, kenapa periksa saya? Saya ada buat apa-apa kesalahan ke? Kau ni kenapa degil sangat? Pura-pura tak tahu ke? Masih tak nak mengaku kesalahan yang kau buat? Kau tahu tak? Duit tabungan dalam bilik guru tu dah hilang. Dan ada orang cakap kau yang curi duit tu. Cikgu Asia, Cikgu Liana, maaf kerana mengganggu. Saya nak maklumkan bahawa saya dah buat pemeriksaan terhadap Mira. Tapi kami tak jumpa duit tabung tu dekat Mira. Mira, kau ni degil sangat je. Kat mana kau letak duit tu? Cepat pulangkan balik duit tu. Jangan paksa saya kenakan tindakan keras dekat kau. Cikgu Asia, tolong tenangkan diri dulu. Jangan tuduh anak murid tanpa siasat dan bukti-bukti yang kukuh. Perkara ni sepatutnya dibincangkan di dalam bilik guru, bukan dalam kelas. Kalau macam tu, jom kita pergi ke bilik guru untuk berbincang. Intan dan Atikah pun korang berdua ikut sekali. Mira, sekarang cikgu bagi satu peluang lagi untuk kamu mengaku dan pulangkan balik duit tu. Kalau tak, cikgu tak akan teragak-agak untuk buang kamu dari sekolah. Jangan buat cikgu makin naik hangin dengan kamu, Mira. Cikgu, jangan buang saya, cikgu. Saya betul-betul tak ambil duit tu. Cikgu, tolong jangan buat saya macam ni, cikgu. Tolong percayakan saya, cikgu. Saya pergi ke bilik guru hanya untuk berbincang dengan Cikgu Aisyah dan saya tak ada sentuh langsung tabung derma tu. Apatah lagi nak mencuri duit tabung tu, cikgu. Cikgu Asia, Cikgu Aisyah, tolong kawal emosi masing-masing. Jangan buat perkara yang boleh jatuhkan profesion kita sebagai guru. Baiklah, saya rasa ada satu cara yang mudah untuk kita bongkarkan siapa pencuri yang sebenar. Cikgu Aisyah dan Cikgu Asia, tahu kan yang bilik guru kita ni ada pasang CCTV baru? Lah, CCTV yang rosak tu dah tukar? Saya ingatkan belum tukar lagi. Jadi makin mudah lagi nak tangkap pencuri tu. Jadi, sekarang jomlah sama-sama kita ke pejabat sekolah sebab CCTV ada kat sana. Mira, saya tahu awak tak bersalah. Jangan takut ya. Baiklah, sekarang ni kita dah berada betul-betul kat depan CCTV. Jadi, lepas tengok CCTV ni kita boleh tahu siapa yang betul-betul bersalah dan siapa yang dianiaya. Setelah memeriksa CCTV, ternyata bukan Mira yang mencuri tabung tersebut. Sebaliknya, Intan dan Atikah lah yang berbuat demikian. Cikgu Asia, Cikgu Liana, Cikgu Aisyah, tengok ni. Jelas-jelas bukan saya yang mencuri. Dah banyak kali saya cakap, tapi cikgu tetap tak percaya pada saya. Cikgu Asia, kan saya dah cakap kita jangan tuduh tanpa bukti yang kukuh. Tengok, sekarang siapa yang malu? Sungguh tak sangka anak murid kesayangan saya sanggup melakukan perbuatan macam ni. Selama ni, saya cuba sedaya upaya untuk pertahankan awak berdua sebab saya percaya awak berdua tak akan buat benda macam ni. Sampai saya sanggup tuduh Mira. Saya sedar, cikgu. Saya bukan dari keluarga yang senang, cikgu. Tapi, mak ayah saya selalu kata, kalau nak duit, kena kerja. Kena kerja kuat, bukan mencuri, cikgu. Terima kasih, Cikgu Liana. Terima kasih, Cikgu Aisyah sebab tolong saya. Mungkin, kalau cikgu tak tolong, sekarang saya dah kena hukuman buang sekolah. Sama-sama, Mira. Sama-sama Mira. Cikgu Asia, sebagai cikgu disiplin, saya harap lepas ni sebelum menuduh, lebih baik kalau kita dapatkan bukti yang kukuh dulu. Jadi, saya rasa cikgu pun dah tahu kan apa hukuman yang patut cikgu bagi pada Atikah dan Intan ni kan? Saya minta maaf, cikgu. Intan, Atikah, lepas dia habis sekolah, terus ke bilik saya. Setelah kejadian itu, Intan dan Atikah telah digantung sekolah sepanjang 2 minggu. Walau bagaimanapun, sifat mulia Mira
telah menyebabkan dia pergi berjumpa dengan Cikgu Asiah dan meminta hukuman mereka diringankan kerana peperiksaan SPM sudah semakin dekat. Cakap ke tak sekarang? Naklah, tapi aku malu. Boleh tak kau berdiri depan dan aku kat belakang? Yelah, jom. Kita cakap sama-sama kat Mira. Kita orang nak minta maaf, Mira. Aku dan Ika sedar yang kita orang banyak buat jahat dengan kau, Mira. Kita orang minta maaf. Mira. Kita orang menyesal dengan apa yang kita orang buat. Kita orang dah melampau bila buat sampai kau kena tuduh mencuri. Kita orang minta maaf, Mira, sebab selama ni kita orang hina kau dan ejek nasib keluarga kau. Tak apa, aku dah maafkan korang. Terima kasih Ika dan Intan sebab minta maaf dan jujur dengan aku. Aku seronok sangat korang sudi bercakap baik-baik dengan aku. Semenjak kejadian itu, Cikgu Asiah terus dihantui rasa bersalah terhadap Mira. Dia sering duduk bersendirian dan memikirkan tentang apa yang telah beliau lakukan. Dan beliau teringat kata-kata pengetua terhadapnya. Saya dah dengar cerita dari Cikgu Aisyah dan Cikgu Liana atas layanan awak kepada Mira. Asia, saya tak sangka awak berperangai sebegini. Saya hormat awak atas sifat berkaliber awak sebagai pendidik, tapi saya tak sangka awak dah malukan kami semua dengan gelarang pendidik. Awak sedar tak apa awak buat ni, Asia? Awak dah abaikan pelajar awak hanya sebab pelajar awak ni datang daripada keluarga yang susah. Awak pilih kasih, awak biarkan mata hati awak dibutakan dengan apa yang pelajar kesayangan awak yang kaya tu cakap sampai awak percaya bulat-bulat yang Mira tu pencuri. Awak tuduh sewenang-wenangnya Mira pencuri. Saya harap awak sedar tindakan awak ni, Asia. Ingat semula tanggungjawab kita sebagai pendidik. Kita ni pendidik bukan sahaja memikul tanggungjawab untuk mengajar. Namun kita jugalah yang mencorakkan peribadi pelajar dengan menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada mereka. Kitalah yang bertanggungjawab melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Mira, ayah dengan Mak nak tanya macam mana keadaan kamu di sekolah? Seronok ke, gembira ke, sedih ke? Ayah bukan nak apa Mira, ayah risau keadaan kamu je ni. Alhamdulillah ya. Mira sebenarnya memang nak cerita dekat ayah dengan mak. Tapi ayah dah tanya dulu. Mira cerita terus lah ya. Mira rasa bahagia sangat pergi sekolah sekarang. Semua orang nak berkawan dengan Mira ya. Makan dengan Mira. Belajar pun nak belajar dengan Mira. Alhamdulillah, seronoknya ayah dengar Mira cakap macam tu. Keesokan paginya di sekolah, Cikgu Aisyah telah membawa satu berita buruk. Assalamualaikum semua. Cikgu nak bagi tahu berita buruk yang mana cikgu dapat tahu Atika sekarang berada di hospital dan ditahan di ward. Kenapa cikgu? Atika sakit ke? Atika kemalangan kereta. Cikgu tak tahu apa yang terjadi. Kita doakan yang baik-baik ya untuk Atika. Atika, macam mana? Ada sakit dekat mana-mana ke? Cikgu, saya tak tahu nak cerita macam mana. Tapi cikgu, saya rasa Intan dalam bahaya sekarang. Cikgu kena tolong Intan, cikgu. Bahaya? Atika? Cikgu rasa awak kena berehat lagi ni. Tak cikgu. Cikgu kena lindungi Intan dari Mira, cikgu. Mira punca saya jadi macam ni. Dia tolak saya dekat tengah jalan raya, cikgu. Waktu kereta nak lalu. Saya tahu. Saya dapat rasa tangan dia tolak belakang saya. Cikgu Aisyah, saya rasa kita kena pergi rumah Mira sekarang. Saya ada dengar Intan nak study group dekat rumah Mira dan belajar buat kuih untuk raya ni. Atika, awak duduk sini. Cikgu nak pergi rumah Mira sekarang juga. Setelah sampai di rumah Mira, Cikgu Aisyah dan Cikgu Liana telah mendapati bahawa pintu rumah Mira berkunci. Dan tiba-tiba terdengar satu teriakan. Cikgu Liana, bunyi apa tu? Mira, awak kat dalam ke? Mira, apa yang jadi? Cepat buka pintu ni. Cikgu Liana,
pintu tak boleh buka ni sebab kena kunci dari dalam. Macam mana ni cikgu? Saya risaukan Mira. Sekejap, saya cuba intai pintu belakang. Tak boleh. Pintu belakang pun tak boleh ni. Semua kunci. Cikgu Liana, masa turun kereta tadi, saya ada nampak kayu dekat tepi kereta kita. Cepat pergi ambil. Saya tengah usaha nak buka pintu rumah Mira ni. Cikgu, ni saya dah ambil kayu tepi kereta tadi. Kita sama-sama patah tombol pintu ni guna kayu. Mari kita cuba. Selepas berjaya membuka pintu, alangkah terkejutnya Cikgu Aisyah dan Cikgu Liana apabila melihat Intan diikat pada satu kerusi dan Mira memukulnya bertalu-talu. Mira! Apa yang awak cuba buat ni, Mira? Mira, jangan buat macam ni Mira. Tolong Mira, tolong. Mira, lepaskan Intan Mira. Jangan cederakan dia Mira. Dia dah insaf Mira. Apa cikgu semua buat kat sini ha? Kalau nak Intan selamat, baik cikgu keluar dari rumah saya. Keluar, sekarang. Cikgu. Tolong saya cikgu. Sakit cikgu. Tolong saya cikgu. Jangan harap aku nak lepaskan kau. Aku nak kau rasa apa yang aku rasa selama ni. Mira, awak budak baik kan Mira? Cikgu tahu awak budak baik. Tak elok buat semua ni Mira. Intan, Atikah kan dah jadi kawan awak sekarang. Mira? Kawan? Cikgu kata kawan? Baik dia orang matilah cikgu. Mira tak boleh macam ni Mira. Cikgu tak nak awak jadi budak jahat. Cikgu kenal perangai awak macam mana Mira. Tolong jangan lalu ikutkan emosi marah awak Mira. Betul Mira. Semua ni salah. Cikgu sayang awak. Semua orang sayang awak Mira. Lepaskan Intan ni Mira. Awak budak baik kan? Tapi cikgu, sebab dia orang berdua lah saya jadi macam ni, cikgu tahu tak? Sakit cikgu. Hari-hari saya jadi mangsa kuli dia orang. Ada dia orang fikir perasaan saya cikgu. Kau dengan Atikah lah punca aku jadi macam ni. Baik cikgu keluar dari rumah saya sekarang. Kalau tak, lagi teruk saya pukul Intan. Dengan tiba-tiba, Mira jatuh pingsan di situ. Allahu Akbar. Mira. Bangun Mira. Cikgu tak sangka sampai ni sekali kamu kena hadap Mira. Bangun Mira. Cikgu Aisyah, telefon ambulan cepat. Mira pingsan. Baik, saya telefon sekarang. Cikgu, apa doktor cakap? Cikgu Lana, saya tak sangka Mira mengidap penyakit gangguan eksplosif intermittent. Patutlah watak Mira boleh berubah secara drastik. Maksud cikgu apa? Mira mengalami sakit mental yang boleh menyebabkan tingkah laku Mira berubah secara drastik tanpa dia sedar. Kenapa? Kenapa sampai macam tu? Macam mana Mira, pelajar kita yang baik tu, boleh kena penyakit macam tu? Ikutkan apa yang doktor cakap, Mira jadi sebegitu disebabkan tekanan yang melampau. Dan saya rasa benda ni mungkin disebabkan masalah buli dan penindasan yang dialami oleh Mira sepanjang di sekolah. Lepas tu, apa yang terjadi dekat Mira sekarang? Buat masa sekarang, Mira perlukan rawatan dan pantauan di pihak hospital. Itu yang sebaiknya. Kalau macam tu, saya nak telefon sekejap dan maklumkan kepada mak ayah Mira. Saya tunggu Cikgu Yana kat depan. Waktu melawat pun dah nak habis. Hari lain kita datang melawat Mira lagi. Cikgu Aisyah, saya rasa esok saya nak berucap di perhimpunan berkenaan dengan isu buli sesama pelajar ni. Bukan apa cikgu. Saya risau kejadian yang dialami oleh Mira akan berlaku kepada orang lain selepas ini. Saya sokong dengan tindakan yang Cikgu Liana nak buat ni. Saya ada maklumkan kepada Cikgu Asia berkaitan dengan perkara yang menimpa Mira. Cikgu Asia pun berkata seperti itu. Cikgu Liana akan ambil tindakan lanjut berkaitan isu buli ini di perhimpunan sekolah nanti. Alhamdulillah. Kalau macam tu, saya cuma harap tak ada pelajar kita yang kena nasib yang sama macam Mira.
Baru-baru ini kami dapati bahawa salah seorang pelajar dari sekolah ini iaitu kawan kamu sendiri menghidap penyakit yang melibatkan mental iaitu penyakit gangguan eksplosif intermittent. Apa yang mengecewakan pelajar tersebut jadi sedemikian disebabkan oleh beberapa perkara yang berlaku sehingga meninggalkan kesan yang mendalam kepada dirinya. Justeru, kami, pihak sekolah, memandang serius perihal ini dan telah mengambil beberapa inisiatif serta pendekatan kepada semua pelajar. Pertama sekali, saya ingin menegaskan bahawa unsur kesamarataan dan bersikap adil perlu ditanam dalam diri guru dan pelajar. Guru tidak boleh bersikap pilih kasih, manakala pelajar tidak berhak untuk mengherdik dan menjatuhkan nilai seseorang. Hal ini kerana perkara ini akan menyebabkan isu yang lebih serius berlaku, iaitu isu buli. Rentetan daripada itu, pihak sekolah telah memasang beberapa peti aduan di setiap blok dan aras sekolah, di mana peti aduan tersebut boleh digunakan oleh pelajar yang memerlukan penyelesaian dan membuat aduan. Pihak sekolah turut akan mengambil langkah yang sewajarnya melalui aduan yang diterima. Oleh itu, pelajar tidak perlu risau kerana setiap suara akan didengar dan akan cuba untuk diselesaikan. Akhir kata daripada saya, hentikan penindasan, pupuk kesamarataan dan tegakkan keadilan. Sekian, terima kasih. Perasaan sedih penuh hati, kenapa aku tak tahu, kenapa aku jadi begini. Perasaan tak menentu, kalbu membisu, lidah dipaku, hanya mampu senyum palsu. Jangan dibantu, kau takkan tahu apa yang sedang ku lalui.